Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 12 Julai 2020 bersama saya Kerzarif Afindi. Tumpuan berita. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg meluangkan masa bersama Ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak GPS sempena persidangan Parlimen yang akan bermula esok hari. Dalam kenyataan media pejabat, Ketua Menteri pada Ahad berkata, perjumpaan ini adalah bertujuan untuk mengemaskini beberapa isu penting yang berkaitan negeri Sarawak. Setiap ahli parlimen termasuk ahli Dewan Negara diberi taklimat bagi tujuan mengemaskini isu-isu penting berkaitan hak dan pembangunan Sarawak. Isu-isu penting ini akan dibawa dan dibahaskan di dalam parlimen semasa tempoh persidangan pada 13 Julai hingga 27 Ogos 2020. Setelah selesai taklimat, Datuk Patinggi Abang Zohari telah memotong kek sempena sambutan Hari Sarawak yang akan diraikan pada 22 Julai. Berita seterusnya. Kerajaan Sarawak berusaha untuk memastikan kuantiti dan kualiti pengeluaran buah durian dapat dipertingkatkan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Uga Embas berkata, ketika ini Jabatan Pertanian Sarawak sedang giat menjalankan kajian dan penyelidikan terhadap pengeluaran buah durian yang berkualiti dan sekaligus meningkatkan pendapatan pengusaha buah durian. Kalau sekarang satu pokok durian dia 10 kg. With the research, with the study and application in the fertilizer, they will be able to produce 200 biji. Maknanya pendapatan kalau dulu 100 ringgit, sekarang dia dapat 200. So that is the idea, so that they can have a planting, can increase the productivity by having a good planting material. Beliau berkata demikian selepas menghadiri taklimat Agriculture Facilitation dan Karboluh Research Centre di Miri pada Sabtu. Selanjutnya, projek membaik pulih sekolah daif di Sarawak yang menggunakan peruntukan khas berjumlah 1 bilion ringgit menerusi rundingan di antara Kerajaan Pusat dengan Kerajaan Sarawak kini sedang berjalan lancar. Timbalan Menteri Kewangan II, Muhammad Shahar Abdullah berkata, setakat ini terdapat 41 buah sekolah daif di seluruh Sarawak sudah dalam proses pembinaan. Menurutnya, manakala sebanyak 52 buah sekolah lagi disenaraikan dalam fasa kedua dan masih lagi dalam proses pra-tender. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tebakang pada Sabtu. Dalam pada itu, Muhammad Shahar memberitahu Jabatan Kejaraya JKR Sarawak telah memberi komitmen untuk mempercepatkan proses pembaikan sekolah-sekolah daif di negeri ini. Seterusnya, program Jelajah Belia Sarawak 2020 yang ditunda beberapa bulan akibat pandemik COVID-19 disambung semula. Menurut Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, dalam satu siaran akhbar yang dikeluarkan pada Sabtu, program yang telah dilancar dan dijalankan semenjak tahun lalu kini akan diteruskan seperti mana yang telah dirancang dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Katanya, kelonggaran yang diberikan dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP telah membolehkan sambungan semula program tersebut di bahagian Betong pada Sabtu di mana seramai 200 belia tempatan telah dijemput khas untuk menyertainya. Antara aktiviti yang diadakan sempena program tersebut ialah sesi town hall bersama pemimpin, sesi ice breaking dan ceramah motivasi oleh ikon belia Sarawak Ahmad Kadri Basri. Turut menghadiri program itu ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar, Gerald Rentap Jabu, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Sarawak Nancy Johi dan Residen Bahagian Betong Friday Beli. Berikut pula, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin mencabar Agensi Pelaksana Majlis Bandaraya Miri MBM agar memastikan semua projek program transformasi luar bandar RTP Dun Senadin dapat diimplementasikan dengan kadar segera agar dapat memanfaatkan penduduk-penduduk di kawasan tersebut. Katanya ketika membuat tinjauan tapak projek program transformasi luar bandar RTP Dun Senadin di Miri pada Rabu.
Antara cadangan projek yang ditinjau ialah penerapan kawasan letak kereta bagi gereja Saint Matthias Tudan berjumlah RM50,000, pembinaan tamu berbumbung serta menyambung bekalan air dan elektrik di Desa Senadin berjumlah RM500,000, pembinaan dapur basah di belakang Balai Raya Kampung Pujut Tanjung Batu berjumlah RM20,000, pembinaan tandas dan pentas serta menyambung bekalan air dan elektrik di Balai Serbaguna Kampung Katong Lopeng berjumlah RM60,000, membaik pulih Balai Serbaguna Kampung Lopeng Tengah berjumlah RM30,000. Tinjauan ini bertujuan memastikan skop projek serta anggaran kos bajet bagi setiap projek dapat dimasukkan ke dalam cadangan RTP pada tahun ini. Berita selanjutnya. Sebuah jambatan menyeberangi Sungai Sibuti akan dibina untuk menghubungkan Kampung Bulau dan Kampung Tiris di Sibuti. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Berkenu, Rozi Haji Yunus berkata, pembinaan jambatan Bulau yang bernilai RM16,390,000 ini adalah janji Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg semasa menghadiri Majlis Makan Tahun Perdana pada tahun 2019. Laluannya daripada Kampung Tiris, daripada jambatan Sibuti yang baru ke Kampung Tiris, kemudian daripada Kampung Tiris ke Bulau dengan sebuah jambatan juga telah diluluskan, kemudian daripada Kampung Bulau kita terus ke Jalan Pen Bonyong. Jadi ini bermaksud dengan siapnya jalan ini nanti ianya akan seluruh Kampung Tiris will be accessible kepada Pen Bonyong, dan Kampung Bulau juga akan accessible kepada the other side of the river, iaitu dengan adanya jambatan. Beliau berkata demikian semasa mengadakan tinjauan lokasi pembinaan jambatan Bulau di Kampung Bulau Sibuti pada Sabtu. Pembinaan jalan tersebut akan memberi manfaat kepada beberapa buah kampung seperti Kampung Rambai, Bulau, Tiris dan Sinop dengan jumlah penduduk lebih kurang 1,900 orang. Sekian bersama saya, Khair Zarif dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS Channel di YouTube atau di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.